Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tun Daim Zainuddin dan keluarga dia menjadi sasaran kerajaan Malaysia dan SPRM atau MACC. Mereka nak siasat bagaimana Tun Daim boleh menjadi kaya raya. Dari mana datang duit dia? Dan adakah duit ni duit haram ataupun sumber dari jenayah ataupun salah guna kuasa. Saya tak tahu sebab apa, baru sekarang, selepas 50 lebih tahun, 50 tahun lebih, baru sekarang mereka nak siasat Daim. Dan sebab apa? Tahun 2018 apabila Pakatan Harapan menang pilihan raya, dia lantik Daim menjadi penasihat kepada kerajaan. Daim was advisor to the government semasa Pakatan Harapan menang pilihan raya kali pertama. Sekarang ni pula dia dianggap sebagai an enemy of the people. Dan perlu disiasat, kod-kod mungkin boleh terjumpa. Dia buat fishing expedition macam lawyer cakap. Dia going on a fishing expedition nak tengok kod-kod boleh terjumpa. Accidentally discover any elements of criminality supaya tindakan boleh diambil. Tapi sebelum apa-apa, dia orang pergi seize, dia orang sita bangunan Ilham Towers, bangunan Daim. Dan even sebelum dia orang boleh jumpa apa-apa bukti, pegang dulu harta Daim dan siasat kemudian. Ini mungkin tindakan politik macam Daim cakap. Keluarga Daim pun cakap tindakan politik. Jadi Anwar pun dulu, tahun 90-an sampai sekarang, Anwar selalu menjerit dia ni a victim of political persecution. A victim of selective prosecution. Itu dua istilah Anwar suka guna. Political persecution, selective prosecution, kangaroo court, abuse of the process dan macam-macam lagi. Very favourite phrases used. Basically pembangkang lah suka sangat guna istilah-istilah ni. So sekarang ni dia orang buat sama kepada Daim. Tapi biar saya cerita sikit lah. Ramai rakyat Malaysia ni, mungkin lebih pada separuh rakyat Malaysia ni lahir selepas 13 Mei. Termasuk pegawai SPRM tu sendiri. Mungkin tahun 69, dia orang belum lahir lagi. Ataupun belum bersunat lagi. Ataupun masih sekolah. Pegawai SPRM sendiri. Jadi sekarang ni dia orang, they are pursuing Daim. Dia orang ni sekarang ni duduk, cari kesalahan Daim. Buru Daim. Dengan harapan mereka boleh terjumpa apa-apa bukti. Ataupun some form of evidence di mana boleh diguna terhadap Daim. It's a fishing expedition. Kalau jumpa, jumpalah. Kalau tak jumpa, tak jumpalah. Sementara ni dia buat macam-macam. Kononnya kerana membantu siasatan. So I want to tell lah this SPRM punya, termasuk ni ahli politik, pemuda keadilan lah, pemuda UMNO lah, termasuk pemuda Bersatu, pemuda PAS dan sebagainya. Ini gulung-gulungan pemuda ni, umur dia orang ni lahir mungkin tahun 80-an, tahun 90-an. Saya nak cerita peristiwa 13 Mei dan bagaimana Daim ni Daim diguna untuk nak jawab isu 13 Mei. I'm going to tell you this story. Pada 11 Mei tahun 69, pembangkang menang semua kerusi di bandar. Ipoh, Penang, Johor Bahru misalnya. Banyak kerusi-kerusi bandar. Even di Pahang misalnya, Pahang, Johor dan banyak negeri lah kecuali Terengganu, Kelantan lah. Kedah pun sikit sebanyak kerusi bandar. Pembangkang menang. Terutama sekali pembangkang bukan Melayu, because DAP ditubuhkan tahun 65.
selepas Malaysia ni berpisah dengan Singapura. DAP ni ditubuhkan oleh Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew yang sebenar di belakang penubuhan DAP. Oleh kerana parti PAP, Parti Singapura, diharam dari bergiat di Malaysia selepas Singapura berpisah dengan Malaysia. Singapore Party cannot operate in Malaysia, so they orang form a new party. PAP ataupun Lee Kuan Yew form a new party yang dipanggil DAP. DAP ni actually extension of PAP, People's Action Party. Dia tukar kepada Democratic Action Party. So it's boleh dikatakan DAP ni anak kepada PAP. Itu tahun 65. Tahun 69 pembangkang baik DAP, baik Labour Party, Socialist Party, macam-macam, dia orang menang di bandar. Bila dia orang menang di bandar, dia orang they mock the Malays. Dia orang keji orang Melayu. Dia kata bandar ni sekarang hak orang bukan Melayu. Orang Melayu boleh keluar. Pergi balik kampung. Pergi dia punya slogan, balik kampung tanam jagung. Ini dia orang punya war cry, war chant. So, selepas tu, orang Melayu dihina, bukan saja verbally, tapi politically as well. So, keputusan kerajaan UMNO masa tu, terutama sekali di Selangor. Sebab Selangor yang teruk sekali. In fact, 13 Mei tu, rusuhan 13 Mei, it was worse in Selangor. Di Kelantan, Terengganu, tak ada apa. Johor, tak ada apa. It was in Selangor, Kuala Lumpur. In particular, Kuala Lumpur. Satu keputusan kerajaan buat ialah pisahkan Kuala Lumpur dari Selangor. That's one. Take out Kuala Lumpur. Kuala Lumpur akan menjadi Federal Territory. Kuala Lumpur bukan lagi sebahagian dari Selangor. So, bermaknanya, undi bukan Melayu di Kuala Lumpur tidak akan beri kesan kepada Selangor. Selangor will remain Malay, tapi Kuala Lumpur can become non-Malay. Okay, Kuala Lumpur is Chinese. It's okay. Tapi jangan Selangor jatuh. So, they pisah. The first thing, pisahkan Kuala Lumpur dari Selangor. Supaya kejayaan pembangkang di Kuala Lumpur tidak akan menjatuhkan Selangor. Selangor will not fall because of Kuala Lumpur. Itu tindakan pertama. And that's why Kuala Lumpur was turned into Federal Territory. Was cut from Selangor. Number one. Number two, Tun Razak, Perdana Menteri semasa tu, dan Datuk Harun Idris, yang dikenali sebagai Datuk Harun lah, tahun 60-an ya. Datuk Harun Idris, Menteri Besar Selangor, keluarkan satu rancangan, came out with a plan, supaya nak inject penduduk Melayu di dalam Kuala Lumpur. To bring Malays into Kuala Lumpur. Supaya Kuala Lumpur ni tidak akan jadi 90% bukan Melayu. I mean, Kuala Lumpur is not going to be 90% non-Malays. Dia nak dilute non-Malay punya population, supaya Kuala Lumpur ni it won't be 90% Malay, 10% non-Malay, tapi dia akan balance. So sekurang-kurang Kuala Lumpur ni akan jadi 50-50. Dan if you have MCA, MIC and UMNO, bermaknanya peluang menang Kuala Lumpur. Tapi sampai sekarang dia orang susah. 11 kursi Parlimen Kuala Lumpur, 10 pergi ke pembangkang. Itu pun satu tu oleh kerana ada kem askar. Kalau tak ada kem askar tu, di satu kerusi tu, semua 11 kerusi jatuh ke pembangkang. All 11 Kuala Lumpur seats will be opposition. Hanya kerana ada satu kerusi tu kem askar. Jadi okey, tapi apabila ni askar juga undi untuk pembangkang, habis semua 11 kerusi gone, termasuk kerusi yang ada kem askar, all gone. Itu harap askar ni undi untuk orang Melayu lah. Itu saja. You hope for the army vote to get one seat. Tapi 10 kerusi is gone. So, until today in fact. So, what they wanted to do masa tu is nak bawa masuk orang Melayu ke Kuala Lumpur. Supaya Kuala Lumpur ni ataupun bandar, bandar raya Kuala Lumpur, Federal Territory will not be owned by the non-Malays.
Datuk Harun Idris, Menteri Besar Selangor, dan Tun Razak telah pilih Daim Zainuddin. Tun Daim Zainuddin masa tu belum Tun lagi lah. So, Daim diberi tanah. Dia belilah, bukan free. Daim diberi tanah merata tempat untuk buat property development. As an example, Melawati, one of the first. Tapi it's not the only one lah. Banyak lagi. And they also SCDC under kerajaan GLC lah. GLC Property Development. So Daim letak orang dia, misalnya Wan Azmi lah. Some people may know who is Wan Azmi dan sebagainya. So their job is to develop Federal Territory, develop Kuala Lumpur, kawasan luar Selangor lah. And rumah ni dia beri like 70% bumi putera, 30% non-bumi. Itu yang dia orang komplain. Maknanya 30% rumah non-bumi, 70% bumi. Ada tempat sampai 100% bumi. So orang bukan Melayu kata benda ni is apartheid lah. Discrimination, racial discrimination, kata orang bukan Melayu. Tapi yang sebenarnya tujuan dia is to dilute the Chinese or non-Malay population in Kuala Lumpur dengan membawa masuk orang Melayu. Tapi untuk bawa masuk orang Melayu, kena bina rumah. So, itu tugas Daim. Property development. So, Daim dengan, direstui atau dibantu. Bukan saja direstui, dibantu oleh kerajaan pusat dan kerajaan Selangor, sebab Tun Razak pun terlibat. Boleh tanya ni Najib Tun Razak, he can tell the story about it. Tapi masa tu Najib pun sekolah lagi dia, maybe dia pun tak berapa tahu history ayah dia. So Tun Razak and Harun Idris, they were both nationalists in fact. Tun Razak, Harun Idris, dia orang ni dua nationalist Melayu tau. They are Malay nationalists. Yalah, orang bukan Melayu kata Tun Razak dan Datuk Harun ni racist. Of course they say racist. Sebab ni melibatkan Melayu. But they are nationalists. Digelar racist oleh bukan Melayu. Their job is to develop Kuala Lumpur, property development dengan membina rumah supaya orang Melayu boleh berpindah masuk ke Kuala Lumpur. Dengan harapan akhirnya there will be a balance. Dan taklah DAP atau Labour Party atau Socialist Party atau Parti Bukan Melayu ni dominate Kuala Lumpur atau monopolize Kuala Lumpur. Tapi sekarang ni orang Melayu pun dah undi DAP. So at the end of the day, usaha Tun Razak dan Datuk Harun ni pun defeated lah. The whole thing is defeated because orang Melayu pun sokong DAP, orang Melayu pun sokong Anwar, tali barut DAP. So, sikit sebanyak rancangan tu tak berjaya lah. But the point is, this is the point I want to make. Apa yang saya nak stress, apa saya nak tekan di sini ni. Daim sudah kaya tahun 70-an. Dan dia kaya dengan bantuan kerajaan. Kerajaan Selangor, kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan UMNO. Dan sebelum tu belum Barisan Nasional. It was Parti Perikatan, iaitu UMNO, MCA, MIC. Three parties. So Daim already was rich. You see, Mahathir jadi Perdana Menteri tahun 81. Masa itulah baru dia kenal Daim. Dan dia baik dengan Daim tahun 81 masa Mahathir jadi Perdana Menteri. Tapi sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri, 10 tahun sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri, Daim sudah bekerja dengan Harun Idris dan Tun Razak, Datuk Harun dan Tun Razak, untuk membina Kuala Lumpur ataupun membina perumahan untuk orang Melayu di Kuala Lumpur. So the objective was to dilute the non-Malays or the Chinese in Kuala Lumpur. That was the main objective. Dan sikit sebanyak Selangor also lah, because semasa tu Selangor pun in danger. Selangor pun dalam bahaya. Orang bukan Melayu boleh tumbangkan kerajaan Selangor macam sudah berlaku sekarang. Sekarang Selangor sudah jatuh ke tangan orang bukan Melayu. Walaupun kita Menteri Besar Melayu misalnya, tapi hakikatnya
orang bukan Melayu pun sudah kontrol Selangor. So Kuala Lumpur gone, bukan Melayu. Selangor gone, bukan Melayu. So Daim's job, tugas dia yang diberi oleh Datuk Harun dan juga Tun Razak is to prevent this from happening. Okay? Sekat ini dari berlaku. Maknanya jangan Selangor jatuh ke tangan bukan Melayu dengan kita bina rumah supaya ramai Melayu boleh pindah ke Selangor. Tapi akhirnya jatuh jugalah ke tangan bukan Melayu walaupun nampak macam kerajaan Melayu. Dan Kuala Lumpur sampai hari ini 11 kursi, 10 pembangkang kontrol. So which means the plan tahun 70 tahun 70-71 tu masa Tun Razak ambil alih sebagai Perdana Menteri dan bersama Datuk Harun, their plan was to make sure apa yang berlaku hari ini tidak akan berlaku. That's what the plan was. So dalam proses ni, Daim diberi tanah, of course lah, dia tak belilah dengan market price, dia dapat special concession price sebab matlamat dia is bukan saja nak menguntung, mendapat keuntungan, tapi ada political objective. Matlamat politik. Bukan matlamat nak buat duit sahaja. Tapi kenalah, you have to make money. If you want to finance your activities, you need to make profit. Kalau you bina rumah dengan harga rugi, hutang bank pun tak boleh bayar, lama-lama bankrupt lah company you, tutup lah company you. Dia nak company ni berterusan maju. Keep growing, keep getting successful. Jadi apabila you grow, you get successful, you can build more houses. This is the matlamat lah. Tapi sekarang ni dia orang dah bagi ke Berjaya Land lah, bukan lagi Daim maknanya. So Berjaya Land, Vincent Tan ni sekarang ni buat kerja yang Daim buat 50 tahun dulu. 50 tahun dulu Datuk Harun dengan Tun Razak bagi ke Daim. Hari ni Pakatan Harapan buat yang sama tapi bagi ke Berjaya, Vincent Tan. So the same lah. Dia punya game plan ni sama, cuma dulu Daim is for the Malays, sekarang Vincent Tan is for the non-Malays, So kerajaan Pakatan ni you tahulah, boleh nampak ala mana dia orang pergi banding dengan dulu. So anyhow, 50 years ago Daim telah dipilih. He was handpicked to head the development of property in Selangor dan Kuala Lumpur. In the process dia kaya, it's okay. You kaya itu you punya pasal. Kalau you pandai, you make money. But important is the plan works. The plan berjaya. Dan itu orang Melayu boleh masuk ke Kuala Lumpur, masuk ke Selangor. Benda ni 50 tahun dulu. 10 tahun sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri. Hari ni SPRM nak siasat. Macam mana Daim ni kaya sangat. Dia salah guna kuasa. Dia terlibat rasuah. Dia curi duit rakyat. Hello. Kalau you lahir selepas 13 Mei ataupun masa 13 Mei ni you sekolah lagi ke, belum bersunat ke, whatever, you tak tahu cerita ni. You tak tahu sebab apa Daim kaya, apa matlamat untuk nak beri Daim harta ini. And did Daim do the job? Yes. Daim buat apa yang sepatut dibuat. Lepas tu, yang kedua, masa zaman Tengku Abdul Rahman, masa merdeka, UMNO bergantung kepada toke Cina. Pasal tu dia bagi Lim Gotong tu Genting Highland tu. Genting Highland tu diberi ke Lim Gotong. Satu contoh. Banyak lagi lah. Tapi kita ambil satu contoh. Genting Highland diberi kepada Lim Gotong. Sebab Lim Gotong banyak derma duit kepada UMNO. So, sekira UMNO ni terus bergantung kepada toke Cina, dia kena beri macam-macam ke toke Cina. Okey, Genting Highland kena beri lesen kasino. Tanah tu tanah kerajaan tu, Genting tu. Tapi kena beri ke Lim Gotong. Dah lah beri dia tanah kerajaan, beri pula lesen kasino. Sebab UMNO perlu derma. We talk about sports toto misalnya, diberi ke toke Cina. Macam-macam. So, toke-toke Cina ni dapat macam-macam. Lesen lah, permit lah, tanah lah, kontrak lah, projek lah, banyak. Oleh kerana UMNO ni bergantung kepada toke-toke Cina ni untuk derma. Tak ada derma, UMNO nak bergiat macam mana?
kegiatan politik, pilihan raya, all cost money. Dan Mahathir sendiri kata masa dia Perdana Menteri 1.5 bilion. 1.5 bilion dana pilihan raya. Ini Mahathir sendiri mengaku. Najib tu 2 bilion lebih. Sekarang dia duduk dalam jail. Sebab apa Najib duduk dalam jail? Sebab dia terima 2 bilion lebih untuk dana Barisan Nasional, dana pilihan raya, dana kegiatan politik. UMNO tak ada duit. So Najib terpaksa dapat derma dari Arab. So all this berkait tau. It's all related. So selama mana UMNO nak bergantung ke toke Cina? So Daim disuruh bina war chest, bina tabung untuk UMNO dan Barisan Nasional. Dan UMNO ni, Barisan Nasional bukan Melayu. Ada Cina, ada India. At the height Barisan Nasional dulu 14 parti tau. 14 parti. Dan UMNO kena uruskan dana untuk 14 parti. Bukan UMNO satu saja. So Daim lah in charge bina syarikat dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Economic activities, companies, projek. Supaya satu hari UMNO ni akan ada harta berbilion-bilion. So UMNO ni can stand on its own feet. Maknanya UMNO ni cukup duit. UMNO has got billions. UMNO tak perlu bergantung kepada toke Cina. So how do you do it? You nak ganti toke Cina, you kena wujudkan toke Melayu. You want to avoid having to beg money from Chinese tycoon, so you kena wujudkan Malay tycoon. So Malay tycoon ni ambil alih dari Chinese tycoon. So Malay tycoon lah ni yang baik Syed Mokhtar Al-Bukhari, Tajuddin Ramli, Daim sendiri misalan, and then we got Halim Saad, Samsudin Abu Hassan, Wan Azmi, banyak. In fact, there's a list of berapa puluh tauke Melayu ataupun Melayu tycoons. Dan tycoon Melayu ni lah yang akan bagi duit. Syed Mokhtar Al-Bukhari, banyak mana dia bagi? Dia bagi kepada Bersatu, dia bagi kepada UMNO, dia bagi kepada Pakatan Harapan also. Syed Mokhtar Al-Bukhari, dia beri kepada semua. In fact, kalau you check properly, mungkin DAP pun dia ada bagi duit. Sebab DAP pun berkuasa. So, tauke-tauke atau tycoon macam Syed Mokhtar dan ramai lagi, baik Tajuddin ke, Halim Saad ke, Samsudin Abu Hassan ke, Daim sendiri dan sebagainya, Wan Azmi. Diorang ni dibantu untuk menjadi kaya oleh Daim dan Mahathir lah. Of course, Mahathir Perdana Menteri, but Daim was in charge of the movement of funds lah. Movement of money ni Daim in charge. So, bermaknanya Daim dan juga of course Mahathir membina orang Melayu jadi kaya. Tapi orang Melayu yang jadi kaya tu kena beri balik sikit dari duit tu. Bukan semualah, tapi sebahagian dan sebahagian besar tau. Bukan 2%, 3%, tak. Sampai 50%. And then of course ada juga yang bukan Melayu yang Mahathir bina. People macam Ananda Krishnan sebagai satu contoh. Vincent Tan satu lagi. YTL Corporation. Ini semua juga. So bukan Melayu saja. China, India also. Bekerja dengan Daim dan Mahathir dan mereka bagi balik kickback. Sebahagian dari kekayaan mereka membantu UMNO dan Barisan Nasional. So this is what happened. Sekarang ni they want to go for Daim. Okay. Kalau SPRM buruk Daim dan ambil tindakan kepada terhadap Daim, diorang kena ambil tindakan kepada semua parti dalam Barisan Nasional. Termasuk UMNO, terutama sekali UMNO. Sebab UMNO is one of the beneficiaries of all that money. Berbilion-bilion dari tahun 70-an. I'm talking about 10 tahun sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri. UMNO menjadi beneficiary of all that money. Bermaknanya
Wah, okey, UMNO lama dah diharamkan. Sekarang UMNO baru. So, UMNO baru pun perlu diharamkan. Sebab semua duit ni yang dikatakan Daim ni salah guna kuasa ke whatever lah. Semua duit ni untuk UMNO. So, kalau Daim ni bersalah, Daim ni boleh dikatakan ditangkap dan di-charge oleh kerana salah guna kuasa, maka UMNO juga. Bukan saja Ilham Towers tau. UMNO juga perlu disita bangunan UMNO tu. PWTC tu, SPRM kena pergi freeze the building. Rampas bangunan PWTC tu, ibu pejabat UMNO. Dan termasuk bahagian-bahagian UMNO seluruh Malaysia. 191 bahagian UMNO. Semua duit tu duit haram tu. Semua tu duit salah guna kuasa tu. 191 bahagian UMNO, bangunan tu perlu disitar, termasuk ibu pejabat UMNO PWTC. Together with Ilham Towers. Bangunan Hak Daim. Implikasi dia very serious tau. Kalau you buru, if you're hunting Daim, or you're going on fishing expedition nak kenakan Daim, maka keseluruhan UMNO, seluruh Malaysia akan terima akibat. Sebab semua duit tu pergi ke tiap-tiap bahagian UMNO. Cawangan jangan kira lah. Ada 20,000 lagi cawangan. Tapi you go to once bahagian dah kena, cawangan automatic lah, tutup lah. Rampas lah semua dalam cawangan. So that is the thing. So SPRM mungkin diarah oleh Anwar Ibrahim untuk bertindak terhadap Daim dan keluarga Daim dan sebagainya. But the implication is the whole UMNO is going to be dragged in. Dia akan seret UMNO masuk dalam isu ini. Dan orang yang banyak ni bertindak terhadap Daim, dia orang tak tahu yang memang benda ni dirancang dirancang oleh arwah Tun Razak, arwah Datuk Harun, Menteri Besar Selangor. And Daim ialah jawapan UMNO kepada 13 Mei. Daim, his job is to counter 13 Mei. Untuk menentukan yang 13 Mei ni tidak akan berlaku lagi. Tidak ada 13 Mei version 2.0. Dan ini akan dicapai melalui membuat pembangunan di Selangor dan Kuala Lumpur. Dan bawa orang Melayu masuk ke Kuala Lumpur dan Selangor. Supaya orang bukan Melayu tidak dominate. Tidak lagi monopoli Kuala Lumpur. Dan benda ni tidak akan melarat ke Selangor. Dan akhirnya Selangor juga akan jatuh ke tangan bukan Melayu. Macam apa sudah berlaku hari ini. Tapi itu kerana PKR lah. Kerana Pakatan. Dan amanah of course. So that's the story about Daim. So ada ke SPRM ni masih nak buru Daim. Wants to still go for him. Dan biarlah rakyat Malaysia ni yang melihat dari sidelines ni memahami sebab apa Daim ni kaya raya. Siapa yang menyebabkan Daim ni kaya raya, iaitu of course Datuk Harun dan Tun Razak, dan kemudian Mahathir jugalah bila Mahathir ambil alih. Dan apabila Daim ditarik masuk ke kerajaan, sebelum tu Daim tidak duduk dalam kerajaan tau, Daim duduk luar kerajaan. Apabila Daim ditarik masuk kerajaan dan dititah mengambil alih sebagai Menteri Kewangan, Mahathir titah, Daim tak mau, Mahathir suruh. Daim sudah memiliki bank tau. Daim own a bank. Dan Daim diarah suruh jual bank tu. Sebab Mahathir nak suruh dia jadi Menteri Kewangan, tak bolehlah dia Menteri Kewangan dan dia memiliki bank. So Daim very reluctantly sold his bank to do national service. He did national service atas arahan Mahathir. So that is the story about Daim yang ramai tak tahu. Mungkin the story about 13 Mei. The story tentang sebab apa Kuala Lumpur ni dibuang keluar, ditarik keluar dari Selangor. Dan sebab apa Datuk Harun dan juga Tun Razak ni membuat keputusan untuk bina banyak rumah orang Melayu di Kuala Lumpur. Dan Daim ditugaskan untuk membuat ni semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera.